Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera The Navy People. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baharu 2022 kepada seluruh warga Tentera Laut Diraja Malaysia, tidak kira di mana jua anda berada. Syukur Alhamdulillah, dengan berkat dan keizinannya kita telah berjaya mengharungi tahun 2021 yang sangat mencabar dengan penuh dedikasi dan kecekalan. Syabas saya ucapkan. InsyaAllah pada hari ini saya akan mengimbas kembali beberapa pencapaian kita sepanjang tahun 2021. Seterusnya menyampaikan keutamaan dan aspirasi TLDM bagi mengharungi cabaran di tahun 2022. Warga The Navy People sekalian, tahun 2021 merupakan tahun yang amat mencabar buat seluruh rakyat Malaysia. Segala cabaran yang dilalui ini bukan sahaja menguji kekuatan kita secara individu, bahkan secara berpasukan dalam menjamin kesejahteraan dan keharmonian negara. Namun, dalam mendepani pelbagai cabaran ini, ianya telah memberi peluang kepada kita untuk membuktikan komitmen, daya tahan dan kecekapan Tentera Laut Diraja Malaysia. Tahun 2021 telah menuntut kita memberi 100% komitmen terhadap tugas kita dalam mempertahankan negara yang tercinta. Sebagai makluman, tahun 2021 menyaksikan kita TLDM telah berjaya memenuhi 100% keperluan operasi yang merangkumi 7 operasi rutin dan 3 operasi berkala di Armada Barat dan Armada Timur, serta operasi benteng di bawah kendalian National Task Force atau NTF. Pencapaian ini membuktikan armada TLDM sentiasa siap siaga dan mampu memenuhi setiap tugasan yang diberikan. Walau bagaimanapun, secara purata kesiagaan aset kita masih berada di tahap yang memuaskan sahaja dan belum mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Justru masih terdapat banyak ruang dan usaha yang perlu dipertingkatkan bagi memastikan kesiagaan aset kita mampu mencapai ke tahap yang terbaik. Dalam usaha memastikan aset TLDM yang berdaya tahan atau sustainable, yang berkemampuan untuk memenuhi keperluan operasi, beberapa program pembaikan telah dirancang dan dilaksanakan sepanjang tahun 2021. Antaranya, program repowering telah dilaksanakan ke atas 5 buah kapal dan 3 bot tempur, di mana hasil pelaksanaannya telah berjaya meningkatkan keupayaan kuasa gerak aset tersebut ke tahap yang jauh lebih baik. Selain itu, pelaksanaan Obsolescence Program ataupun OP ke atas KD Perkasa telah bermula pada 4 Ogos 2021 dan dijangka siap pada 31 Mei 2022. Program OP ini seterusnya dirancang untuk dilaksanakan ke atas KD Perdana dan KD Ganyang pada pertengahan tahun ini. Program-program ini bukan sahaja dapat meningkatkan kesiagaan dan keupayaan operasi armada, malah menjadi inisiatif berkesan dalam menyokong langkah penjimatan sumber kewangan negara, insya-Allah. Dalam aspek pengurusan kewangan pula, pada tahun 2021 kita telah berjaya membelanjakan 100% peruntukan yang diterima, iaitu sebanyak 2.91 bilion. Untuk tahun ini, TLDM diperuntukkan sebanyak 2.82 bilion, merangkumi
1.62 bilion bagi belanja mengurus dan 1.2 bilion bagi belanja pembangunan. Walaupun jumlah tersebut berkurang sebanyak 90 juta ataupun 3.1% berbanding tahun lalu, saya mahukan setiap pengurus PTJ merangka strategi bagaimana untuk memastikan peruntukan ini dapat dibelanjakan secara lebih baik dan lebih berhemah. Selaras dengan pelan pembangunan yang telah direncanakan, tahun 2021 telah menyaksikan kejayaan penerimaan beberapa aset baharu, antaranya Littoral Mission Ship LMS, KD Sundang, KD Badik dan Rencong. Dengan penerimaan LMS keempat Rencong pada 18 Disember yang lalu, TLDM telah berjaya memperoleh semua 4 kapal LMS yang dibina di China sejak tahun 2017. InsyaAllah, pentauliahan Rencong akan dilaksanakan pada 28 Januari tahun ini. Selain itu, pada tahun 2021 kita turut menerima 6 buah Fast Combat Boat ataupun FCB dan juga 3 buah Multi-Purpose Boat ataupun MPB. Perolehan aset-aset ini secara tidak langsung meningkatkan keupayaan TLDM khususnya terhadap platform pemintas yang amat diperlukan dalam melaksanakan op benteng bagi mengawal sempadan perairan negara. Syabas buat semua yang terlibat dalam memastikan kejayaan perolehan ini. Pada pertengahan tahun ini pula, kita bakal menerima beberapa lagi aset baharu, antaranya 3 buah helikopter operasi maritim ataupun HOME. Alhamdulillah, perkembangan terkini projek HOME ini amat positif, di mana kesemua helikopter telah berada di fasa akhir pembinaan. Selain itu, 5 buah bot divers RHIB juga akan diterima secara berperingkat pada tahun ini. Dengan adanya aset-aset ini, diharap ia akan dapat meningkatkan lagi keupayaan TLDM bagi memenuhi keperluan operasi, khususnya operasi menyelam. Warga The Navy people sekalian, selain dari kejayaan-kejayaan tersebut, tahun 2021 turut menyaksikan peningkatan aspek modal insan, di mana seramai 441 pegawai dan 2020 anggota telah berjaya dinaikkan pangkat. Saya percaya kejayaan ini terhasil daripada komitmen dan sokongan penuh semua pihak, termasuk ahli keluarga yang sentiasa cekal berdiri teguh bersama kita selama ini. Syabas. Penghargaan juga ditujukan kepada organisasi bakat laut kerana telah memainkan peranan dalam memberi khidmat kebajikan kepada ahli keluarga The Navy people. Marilah kita terus memperkasakan organisasi ini bagi memangkin kesejahteraan TLDM di masa hadapan, insya-Allah. Menyorot kembali setiap cabaran yang dilalui dan kejayaan di tahun 2021, saya rangkumkan pencapaian kita kini berada di tahap yang baik. Walaupun terdapat sedikit peningkatan berbanding tahun sebelumnya, kita janganlah terlalu cepat berpuas hati. Masih terdapat banyak ruang yang perlu dipertingkatkan bagi menjamin kesinambungan kecemerlangan TLDM di masa hadapan. Justru bagi menghadapi tahun 2022, saya menyeru setiap warga The Navy people untuk terus memberi keutamaan terhadap 4 teras utama hala tuju kepimpinan TLDM yang telah digarapkan, iaitu yang pertama, mengekalkan keutamaan kepada kesiagaan armada TLDM
Walaupun berdepan dengan cabaran mengoperasikan aset berusia atau aging asset, saya dan barisan kepimpinan TLDM akan terus berusaha memastikan segala perancangan peningkatan kesiagaan dapat dilaksanakan dan mendapat sokongan terutamanya daripada pihak kerajaan agar kita mampu beroperasi seperti yang diperlukan. Kedua, meneruskan kelangsungan pembangunan armada TLDM sesuai perancangan program transformasi TLDM 15-5. Bagi menentukan kesinambungan transformasi TLDM diteruskan, beberapa projek dirancang dilaksanakan pada tahun 2022 seperti perolehan 13 buah fast combat boat, perolehan kelengkapan subsistem persenjataan anti permukaan dan anti kapal selam, perolehan 3 buah fire control system, perolehan 4 buah compression chamber, pembangunan pusat latihan udara TLDM di Setiawan, penggantian pelbagai kenderaan TLDM, pembinaan bangunan tambahan Wisma Laskar di PTKK dan pembinaan pagar keselamatan di KD Sempurna. Yang ketiga, memperkasakan integrasi dan sokongan kepada aspek kebersamaan. Aspek ini boleh diperkasakan melalui pelbagai kaedah seperti mempertingkatkan pelaksanaan eksersis. InsyaAllah pada tahun ini kita bakal menyertai eksersis berskala besar seperti eksersis RIMPAC, eksersis Milan, eksersis Kakadu, eksersis bersama SHIELD serta beberapa eksersis lain yang dirancang diadakan di dalam dan luar negara. Dan yang keempat, meneruskan penyediaan modal insan terbaik untuk memenuhi keperluan masa hadapan. Bagi memenuhi keperluan ini, kompetensi warga The Navy People, khususnya pegawai muda, perlu terus ditambah baik. Saya tegaskan sekali lagi, aspek kompetensi ini amat-amat penting dan perlu diberi perhatian sewajarnya. Rancang setiap latihan dengan teliti, spesifik dan menyeluruh sesuai dengan perkembangan teknologi supaya kita mampu mencapai standard yang diingini. Barisan pemerintah disaran untuk sentiasa turun padang bagi memantau kompetensi warga masing-masing. Jangan kita biarkan generasi TLDM akan datang ini bergerak tanpa bimbingan yang sewajarnya. Bagi memperkemaskan keempat-empat keutamaan tersebut, saya juga mahukan fokus diberikan dalam menambah baik sistem tadbir urus dan pembangunan polisi serta doktrin. Jadikan peta strategik 2021 hingga 2025 ataupun PS 2125 sebagai panduan utama untuk kita mengukur, menggerak, seterusnya memacu TLDM ke arah kecemerlangan. Warga The Navy People sekalian, sebelum mengakhiri ucapan, saya mengambil kesempatan ini untuk menzahirkan rasa duka cita dan simpati kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya ahli keluarga The Navy People yang terkesan dengan tragedi banjir baru-baru ini. Percayalah, setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Semoga hujan ini dapat dihadapi dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Saya harap pengalaman ini dijadikan iktibar untuk kita semua menjadi lebih bersatu padu dan responsif dalam menghadapi sebarang cabaran tak terjangka di kemudian hari. Sekali lagi, terima kasih buat seluruh warga The Navy People atas komitmen, keazaman dan semangat berpasukan tinggi yang telah ditunjukkan selama ini.
Semoga tentera laut Diraja Malaysia akan terus diberkati, dirahmati dan cemerlang menempuh 2022. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru dan sedia berkorban.